Assalamualaikum, nama saya Muaz, aka Muaz Sefing. Hari ini kita akan bercakap tentang teguran saya kepada para pendengar yang suka mendengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni. Bila kita dengar ceramah seorang ustaz, lepas tu akhiran tu dia akan membagi sesi soal jawab. So kita push topik ni hanya untuk sesi soal jawab saja. Apa pun yang saya nampak, apa pun yang saya perasan daripada apa pun yang ditanya tu, yes, benda ni memang kita fokuskan kepada masalah masyarakat yang mana kita tak tahu benda tu, kita nakkan kepastian ataupun kita nak pendapat yang lebih kuat. Tapi sejujurnya apa benda yang saya boleh kata pasal benda ni, ianya disebabkan oleh pendengar-pendengar ni tidak mempunyai bacaan yang elok sebelum datang ke masjid. Kita datang ke masjid, kita dengar ceramah, kita dengar apa benda yang ustaz tu ceritakan tetapi tidaklah kita beranggapan bahawa sumber mata pelajaran hanyalah tertaluk pada apa benda yang ustaz tu bicara sahaja. Sebenarnya umat Islam dia kena rajin baca, dia kena rajin menimba ilmu. So dia baca buku agama kat rumah dan dia baca apa-apa benda topik yang dia rasa menarik, dia rasa suka, dia rasa dia tak pernah dengar. Kemudian baru dia datang ke masjid untuk mendengar ceramah daripada seorang ustaz untuk memperkuatkan lagi pemahaman dia dan untuk membetulkan apa benda salah faham yang dia ada ketika dia baca buku tu. So apa benda yang kita dapat daripada sesi soal jawab ni, kadang-kadang bila kita ditanya pasal soal jimat, bila kita tanya soalan berkaitan dengan kulit telur, dan bila kita buka soalan tentang boleh tak seseorang tu melihat video lucah sebelum dia berinteraksi dengan isteri dia. So kita sedia maklum aurat itu hukum dia melihat aurat bukan milik kita adalah dosa. Bukan setakat tu, kita pun yakin bahawa suara juga, suara perempuan wanita juga yang merdu itu aurat. Tapi soalan-soalan macam ni dia datang. Kita faham pemahaman dia macam saya tak pasti, mungkin masalah dia lah nafsu awak tak ada pada isteri. Kalau isteri awak dah tak cantik ke, dah tak ada benda yang dipandang ke. Tapi bagi saya, macam mana saya nak kata ya, sebab benda ni harus dibincangkan pada si suami dan isteri itu sendiri. So maksudnya macam kadang-kadang soalan tu tak perlu ditanya pada ustaz pun, dah tentu-tentu ustaz tu akan membangkang dan mengatakan bahawa benda tu haram. Dan so far apa benda yang ditanya oleh orang-orang yang suka mendengar ni, ya betul, dia buat kita sedikit faham lah. Cuma kita sayangnya sebab ilmu-ilmu yang ditanya tu banyaknya ada dalam buku. Dan ustaz-ustaz ni jadi dipenuhi dengan soalan-soalan yang remeh. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya, untuk soalan-soalan yang saya nak tanya ni, saya ada soalan yang saya nak tanya. Maybe saya boleh buka. Contohnya macam 10 soalan untuk Ustaz Auni, 10 soalan untuk Ustaz Zaidrus. Maybe saya akan beranikan diri saya untuk bertanyakan soalan-soalan, dan saya akan tunjukkan diri saya sebagai satu contoh untuk menunjuk macam mana caranya untuk bertanya dan macam mana caranya untuk tackle ustaz-ustaz ni untuk memberi suatu impact yang lebih, yang boleh hebat daripada hanya berkata dalam keadaan bersahaja. Kita tahu benda ni kita nak buat santai dan kita nak buat sonok-sonok, dan benda ni penuh dengan soloka, dengan tertawa dan bergurau senda. Kita faham sebab kita nak relax, kita tak nak penatkan pemikiran. Tapi bila kita kata bahasa Melayu akan ke arah berinovasi, kreativiti dan critical thinking, so rasanya kita kena start bertanya-tanya soalan yang sama ada di luar kotak ataupun soalan-soalan yang agak kontroversi. Kontroversi, bila saya kata kontroversi, dia tidaklah melibatkan politik, tapi dia ada kaitan dengan dilema masyarakat. Contohnya semua orang buat macam tu. Contoh salah satu soalan, saya makan kedai makan di bawah sana, saya makan mi goreng, harganya RM5. Tetapi satu hari itu saya makan mi goreng kosong. Mi goreng kosong sebab saya tak ada selera. So sayur tak ada, carrot tak ada, benda lain tak ada, telur tak ada.
tapi bayarannya masih dibayar RM5. So kita kata benda tu macam standard price. Dan sayangnya apa jadi pada sayur tu, kita kalau kita bayar RM5, maksudnya sayur tu kita punya. Walaupun padahal memang kita punya, tapi boleh pula si pekedai tu ambil sayur kita tu bagi kat mangkuk pinggan orang lain. So itu dah satu penginayaan, kerana dicas dengan harga yang tak setimpal, dengan tak sama dengan harga timbangan. Lepas tu kezaliman untuk diambil hak kita dan beri pada yang lain. Dan ini adalah benda berlaku di majoriti berlaku di kebanyakan kedai-kedai makan. So cuba bagi pendapat untuk selesaikan masalah ni. Apa benda-benda yang nak disyorkan. So inilah baru cabaran yang hebat untuk ustaz mengkritik. Dan bukan setakat ustaz hanya nak berkata saja. Apa link yang ada pada ustaz kepada jawatan-jawatan kuasa, yang mana benda ni adalah terlalu orang kata macam terlalu jelas pembohongan tu. Macam pembohongan lain, macam judi-judi yang ada di depan mata. Yang maksud saya bukannya judi yang sport toto dan angkat tangan dia, bukan. Kita tak cakap pasal judi tu. Kita cakap pasal judi yang ada di, contohnya macam Ion Jasko, di mana kita ada satu mesin yang apa nama mesin tu lah? Saya nak kena google lah apa nama mesin tu. Yang ada satu tangan, lepas tu bila dia ambil patung-patung mainan yang ada kat dalam, mungkin kita masukkan RM2, lepas tu kita boleh main benda tangan tu, dia akan ambil patung. Tapi kalau kita tak dapat patung apa-apa pun, so RM2 yang kita bagi tu burn. So bagi saya itu adalah konsep judi, yang mana saya akan bicarakan benda tu pada episod akan datang. So bagi saya inilah soalan-soalan yang lebih menjamin mutu kehidupan masyarakat tersebut, daripada dia bertanyakan tentang soalan-soalan bersifat pendirian. Kenapa soalan-soalan tak dilebihkan kepada permasalahan masyarakat secara keseluruhan? Kenapa perlu soalan tu hanya berkait rapatnya individu-individu saja? Dan memang susahlah kalau kita nak figure out soalan-soalan yang bersifat kemasyarakatan ni, sebab kita kena banyak bertanya apa masalah yang kita alami bersama. Dan memang daripada trending daripada ustaz-ustaz sendiri, bila kita berkata bahawa kita ada masalah di tempat kerja, ramai ustaz-ustaz yang suruh menyuruh kita untuk bersabar dengan kehidupan, bersabar dengan apa benda yang ada sekarang ni. Dan teguran yang saya bagi pada pendengar, dan ini teguran yang saya nak bagi pada ustaz-ustaz juga. Sebab kalau kita asyik bersabar je dengan kerenah orang, inilah orang kata macam benda-benda macam ni lah membuatkan Melayu kita tertindas. So apa benda lain yang kita suruh buat melainkan sabar. Memang kita tak ada kuasa lain. Sekurang-kurangnya kita mengajak kita punya audiens, kalau dia tak berpuas hati dengan company yang dia bekerja, why not suruh orang tu create cipta company dia sendiri, create syarikat dia sendiri. So walaupun benda ni adalah di luar jangkaan, di luar kawalan otak, memang kita memang tak mampu nak cipta syarikat, sebab tu kita bekerja buat orang. Tapi kalau inilah yang diceritakan oleh majoriti ustaz-ustaz yang ada di Malaysia, dia akan memberi satu kebimbangan kepada bos-bos yang ada. Sebab bila bos-bos ni tahu ustaz-ustaz yang ada kat Malaysia, dia menyuruh pendengar-pendengar dia untuk cipta sesuatu tu sendiri kalau dia tak suka, jadi secara tak langsung bos tu dia akan secara tak langsung akan mula menjaga dan mula care, mula memberi perhatian kepada kru-kru dia, pada pekerja-pekerja dia bila ada masalah. Sebab kadang-kadang orang-orang setengah orang ni dia kena tekan baru dia dengar. So kalaulah dapat capai kata sepakat seluruh ustaz-ustaz yang ada untuk berkata benda sama, alangkah bagusnya dunia ni. Dan dia orang tahu Islam tu macam mana, bukanlah orang Islam ni orang yang boleh dipermain-mainkan. So teguran saya ni memang saya khaskan untuk sesiapa yang minat dengan ilmu agama, yang mana saya nak korang cabar diri korang untuk bertanyakan lebih lagi daripada benda yang korang expect. Sebab life kehidupan ni bukan untuk korang saja, kehidupan ni untuk orang sekeliling, dan kebaikannya untuk manfaatnya untuk orang sekeliling.
Dan lihatlah saya nanti, lihatlah saya, sebab saya antara salah seorang ni akan memikirkan 10 soalan untuk saya tanyakan. Semuanya soalan yang tricky, semuanya soalan yang memerlukan kepintaran, dan ini adalah pengharapan saya yang saya inginkan. Jadi saya harap tuan-tuan dapat bersabar untuk saya tunjukkan diri saya sebagai satu contoh, supaya perbuatan saya ni, kata-kata saya ni, tata bahasa saya ni, perlakuan saya boleh dijadikan sebagai iktibar untuk sesiapa yang teringin nak mengambil pengajaran. Tidaklah macam saya mengangkat macam saya adalah orang yang antara orang yang terbaik dekat Malaysia ni untuk awak ikut seperti apa benda yang saya buat. Tapi saya buat benda ni atas dasar pemerhatian. Dan soalan yang saya bagi ni bukanlah soalan yang saya terfikir, tapi saya mengkaji dan saya sehabis-habis faham pasal soalan ni. Dan tidaklah saya memberi soalan kalau saya tak tahu apa jawapan dia. Dan maksudnya memang saya betul-betul berusaha lah. Memang saya duduk, saya fikir apa benda sesuai yang saya nak tanya. Bukannya saya hanya terfikir something, lepas tu menuju ke ustaz untuk tanya. Tidak. Dan memang salah satu antara soalan ni memang tak dapat nak lari dari politik. Tapi kita hanya menyentuh surface area. Saya rasa itu bagus untuk penerimaan orang zaman sekarang ni. Sebab kita dengar berita sekarang ni umur 18 tahun dah boleh mengundi. So kita kenalah bagi pemahaman bagaimana corak pentadbiran yang ada pada kerajaan sekarang ni, biar diorang faham apa benda yang diorang buat, biar dia tahu siapa yang diundi. Dan kita akan nantikanlah episod-episod seterusnya. Maybe saya akan kembangkan lagi isu ni di masa akan datang, insyaAllah. Apapun pun, jangan lupa komen apa-apa pendapat yang awak cuba nak bagi. Dan jangan lupa like dan subscribe. So saya minta diri dulu. Assalamualaikum.